Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang. Walau di mana saja berada. Mak Jah tetap mendoakan, sentiasa seperti biasa tetap mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana supaya berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Biasalah kan. Tetap dengan cerita misteri Mak Jah. Cerita misteri Mak Jah ni sebenarnya cerita misteri ni dia, kalau Mak Jah tengoklah, Mak Jah banyak baca, dia banyak berlaku pada siapa tahu, pada orang yang bawa teksi. Sebab dia orang ni dia kerja tak tentu masa kan, tak tentu masa, malam, lepas tu dia pergi merata-rata tempat. Dan juga pada kali ini dia kejadian ni berlaku pada seorang budak, nama dia Ali. Dia ni bawa Food Panda. Dia orang ni pun selalu kena kacau kan anak-anak. Kesian dia orang nak cari rezeki kan, tapi nak buat macam mana, apa pun mesti ada hikmah di sebaliknya. Ada suatu hari ni, budak Ali ni dia dapat order lah. Kan dia dapat order, orang ni nak order burger lah, burger segera kan. Jadi Ali ni pun dia pun okeylah, dia pun hantarlah makanan tu ke rumah orang yang nak dihantar tu lah. Dah siap alamat semua. Dia pun bawa dia punya motor, bum semua tu. Dia pun pergilah hantar makanan dia tu. Hantar, masa tu kejadian tu berlaku, masa tu dia agak macam orang kata malam lah, malam kan. Lepas tu dia hantar makanan, bawa motor dia hantar. Masa tu okey, masa dia hantar makanan tu pun dia tengok rumah orang tu pun tak adalah orang kata jauh ke pedalaman sangat. Masih ada orang ramai lagi, masih ada lalu lintas lagi lah orang kata. Jadi dia tak adalah merasa takut sangat. Jadi dia pun dah sampai ke destinasi dia, dia pun call lah orang tu. Dia kata ada order ni dah sampai. Dan orang tu pun jawab okey, letak je dekat depan. Biasalah kan, masa zaman PKP tu kita letak dekat peti surat ke dekat mana-mana kat depan lah. Letak kat situ, nanti saya ambil, orang tu kata. Lepas tu dia pun letak makanan tu. Dia letak, dia pun balik-balik. Orang tu pun ambil lah makanan dia kan. Jadi nak jadikan cerita anak-anak, kejadian ni berlaku masa dia balik daripada hantar makanan tu anak-anak. Ni yang scary sikit ni kan. Lepas tu dia pun balik. Biasalah kan, bila nak balik rumah dia lah. Dia pun Google, pakailah dia punya Google Map dia tu kan. Google Map dia pun pasang alamat rumah dia. Dia nak balik rumah lah, sebab mungkin dia pun dah tak larat dah, dekat pukul 12 kan. Mungkin dia pun nak balik rumah. So dia pun tengok dekat Google Map dia tu. Google Map dia tu cakap tak adalah jauh sangat rumah dia tu. Dia pun ikut Google Map tu. Tapi bila dia ikut, dia bawa motor, sambil tu dia pandang benda tu, ini jalan lain pula. Dia kata, kenapa tak ikut jalan yang tadi tu, yang ada banyak perumahan, yang macam banyak lampu semua. Tapi jalan yang dia ikut ni jalan lain. Tapi dia ni pun nak sedapkan hati dia, tak apalah, ikut je lah. Sebab mungkin shortcut kot. Mungkin jalan lagi cepat lah. So dia pun ikut. Dia kata dia bawa motor dia. Lepas tu dia kata dia
dah sampai ke kawasan perindustrian. Perindustrian ni macam banyak-banyak kilang kan. Lepas tu, mana pula ni jalan ni macam pelik aja dia kata. Macam, bawa aku ke kilang mana? Dia pun, okey tak apalah. Dia pun husnuzon lah orang kata, bersangka baik ikut-ikut. Lepas tu, ada satu, dia lalu, selepas lalu kawasan kilang tu, dia ada macam selekor, macam belok kiri kanan. Lepas kilang tu, dia pun belok kiri kanan, dekat dia punya map dia tu, dia tunjuk dekat kiri. Okey, dia pun masuk kiri. Anak-anak kan. Bum masuk kiri, dia bawa motor dia. Lepas tu dia tengok dekat map tu, lagi macam 2 minit pergi ke jalan besar. Sebab apa, jalan ni dia macam gelap sikit kan. Dia pun fikirlah, dia pun bawa. Dia pun melalui pokok-pokok yang banyak lah, pokok rimbun yang banyak. Dia pun masuk kiri tu, dia masuk di jalan-jalan. Okey, bawa motor dia. Okey, dia kata lagi 2 minit nak sampai jalan besar. Dia pun berangan lah, seronok lah kan, lagi 2 minit. Bukan tak lama pun. Tetapi anak-anak, dia tak sampai-sampai. Apasal lama betul. Lepas tu dia perasan, dia rasa macam motor dia makin berat ni, kenapa kan. Dia macam, kita tahulah Mak Jah memang tak pandai bawa motor, tapi orang yang bawa motor selalu cakap dengan Mak Jah, kalau ada benda dekat belakang kita memang kita rasa berat. Kenapa motor ni macam dia bawa bertan-tan barang kan. Beratnya sampai dia terpaksa macam tu lah lebih kurang, motor dia terpaksa berbunyi. Orang kata berat kan. Berat, makin lama makin berat benda ni. Apa benda? Tapi dia pun intai-intai dekat side mirror dia, tak ada apa, kosong aja. Tak apalah, dia pun tawakal aja lah kan. Dia pun bawa motor dia. Lama-lama dia nampak lampu dekat depan. Dia pun dah seronok sikit lah. Dia nampak lampu jalan besar. Dia pun jalan lagi, dia pun masuk ke jalan besar. Bila dia masuk ke jalan besar, anak-anak, benda tu dah tak ada dah. Dia macam tak ada lagi macam benda yang tumpang macam berat tu kan. Jadi dia pun lega, alhamdulillah, dia kata. Dia pun takut juga kok ada benda tumpang, tapi benda ni dah tak ada dah, okeylah tu. So dia pun bawa motor dia, anak-anak bawa motor. Tapi dia perasan tau, sebab apa, tadi dalam beg Foodpanda dia tu, semua barang dia dah bagi customer kan. Dalam beg Foodpanda dia kosong. Tetapi bila dia bawa motor dekat jalan besar tu, biasalah bila dia terkona macam kiri sikit, dia macam ni, ada benda dalam beg tu yang agak berat dia rasa tau. Lepas tu bila dia kona kiri, benda tu ikut ke kiri. Dia kanan, ikut ke kanan. Apa benda ni dalam beg Foodpanda ni? Dia mulalah cuak anak-anak. Bukan cuak apa, dia takut makanan tertinggal ke. Alamak, kalau makan tertinggal, alamatnya kena patah balik lah kan. Tapi dia pun jalan-jalan. Benda tu macam tu juga. Bila dia belok kiri, benda tu jatuh ke kiri. Ke kanan, jatuh kanan. Dia pun tak sedar hati, dia berhenti dekat bus stop. Satu bus stop tempat yang orang tahan bas tu kan. Dia ada apa tu, dia pun berhenti dekat situ. Dia berhenti, dia pun nak check lah anak-anak. Yalah, apa benda dalam beg ni kan. Dia pun berhenti sebab apa? Dia pun berani sebab dekat jalan besar. Dia pun ada lampu apa semua kan. Dia pun berhenti, letak motor dia. Dia pun nak buka lah. Dia pun suspend juga nak buka dalam beg Foodpanda dia, anak-anak. Apa benda ni kan? Dia buka beg Foodpanda tu kan, dia ada zip apa semua kan. Dia pun buka sikit, dia tengok. Allahu Akbar. Dia kata, apa benda ni macam putih je, macam kain putih dalam beg Foodpanda dia tu. Masya Allah, dia pun terkejut kan. Apa benda ni? Dia pun ambil tangan dia kan, dia jolok macam tu kan. Dia jolok, dia rasa apa keras aja ni. Apa benda yang keras ni? Lepas tu dia pun tak sedar hati, dia buka semua, dia keluarkan, dia ambil. Apa benda ni? Benda tu berbalut, anak-anak. Dia macam tak adalah besar sangat, macam tangan Mak Jah daripada sini ke sini kan, macam tu. Dia pun tengok berbalut macam tu. Dia pun buka. Dia pun
tekan keras. Lepas tu dia buka balut dia. Dia buka balut dia, anak-anak. Masya Allah, anak-anak. Tahu apa dalam tu, anak-anak? Batu nisan. Batu nisan. Batu nisan. Batu nisan tu dia buka, dia tengok. Masya Allah. Dia dah meremang lah. Dia dah takut. Dia siapa pula letak batu nisan ni kan? Batu nisan. Lepas tu batu nisan tu dia tahu batu nisan lama. Sebab apa? Kalau batu nisan baru, dia tak berlumut kan? Ini dia dah berlumut. Dia dah memang orang kata, kita tahu kalau batu nisan lama. Dia pun apa nak buat ni? Dia pun dah panik, dah takut. Dia pun letak dengan kain-kain balut tu tadi, dia letak dekat bus stop tu. Dekat bus stop kan ada kursi kan. Dia letak dekat bus stop tu, anak-anak. Bila dia nak letak dekat bus stop tu aja, ada angin. Psh! Angin tu macam bertiup kena kat muka dia. Dia dah panik dah. Angin dengan bau bunga melo, anak-anak. Itu jam meremanglah tengkuk dia. Apa benda ni kan? Ada angin bertiup. Lepas tu dengan bau bunga melo, dia letak benda tu cepat-cepat. Dia pun naik motor dia. Dia pun pecut lah. Apa lagi? Buat apa nak tunggu kan, anak-anak? Dia pun naik motor dia pun. Dia balik daripada itu bus stop tu ke rumah dia tak jauh dah kan, 10 minit je macam tu. Dia bawa motor dia. Dia memang takut betul. Dia pun terus balik ke rumah dia. Dia ni duduk macam apartmen lah, rumah yang bertingkat-tingkat tu. Dia duduk dekat tingkat 4. Yalah, dia pun park motor dia. Dia pun tekan lift, naik masuk rumah dia. Dia masuk rumah dia, kunci pintu apa semua. Dia masuk bilik dia. Apa lagi, anak-anak? Dia pun tahu jugalah sedikit pasal benda. Kalau gangguan ni, dia pun mandi dulu. Dia solat apa semua kan. Lepas tu dia pun masuk bilik dia nak tidur. Dia pun masuk bilik dia nak tidur. Yalah, dia tak nak fikir lagi pasal benda yang kejadian yang berlaku tu lah. Dia pun macam bila dia nak tidur, dia pun tenangkan fikiran dia. Dia nak tidur kan. Dia tutuplah lampu. Tapi dia perasan tau, anak-anak. Bila dia masih mamai tau. Kadang-kadang kita belum tidur lagi. Masa tu kita macam hayal nak tidur, layan perasaan kan. Dia terdengar bunyi suara budak menangis tau. Budak tu biasalah baby menangis kan. Baby menangis macam macam tu. Bunyi dia mula-mula perlahan. Lepas tu kuat sikit bunyi dia. Mana baby menangis? Dia mulalah, dia anak jiran ke? Takkan anak jiran tak tidur lagi pukul 12 ni kan? Tapi dia pun tak heran sangat lah. Dia tak adalah takut sangat masa tu. Tapi bunyi tu makin lama makin perlahan. Lepas tu dia makin kuat. Dia di antara kadang-kadang perlahan, kadang-kadang kuat. Lepas tu dia pun macam lantak dia lah. Dia macam tu. Dia pun malas nak layan. Dia pun pejamkan mata dia. Dia tidur, katil dia king size. Jadi dia besar lah. Dia ni mungkin orang yang suka tidur kulu-kilik kan. Lasak sikit tidurnya. Masa dia pusing sana pusing sini, dia pun ambil selimut dia. Kenapa lain aja rasa selimut ni? Dia pun cium selimut dia. Bau kemian, anak-anak. Dia pun terkejut. Apa hal selimut dia bau kemian ni? Dia tak sedap hati. Lepas tu dia buka lampu. Anak-anak. Tahu apa yang berlaku? Batu nisan tu ada tepi dia, sebelah dia. Batu nisan yang dia letak dekat bus stop tu ada dekat tepi dia. Dia pun terkejut. Lepas tu bila ternampak tu diiringi bau bunga melo tu tadi. Masya Allah, dia pun memang dah panik. Dia tak tahu nak buat apa dah. Memang dia orang kata dah meremang gila kan. Dia panik. Lepas tu dia meronta-ronta macam tu. Dia terjatuh katil. Lepas tu dia macam mamai tau. Dia aku mimpi ke tadi? Macam tu dia mamai ke? Dia perasan ke? Tapi masih dalam orang kata suasana yang masa dia hantar makanan tu tadi. Lepas tu dia pun masa panik, dia tercungap-cungap jatuh katil. Masa tu dia dengar ada pintu diketuk. Tuk.
ada orang ketuk pintu. Dia pun macam, siapa pula nak ketuk pintu ni malam-malam ni kan. Dia pun tuk ketuk pintu. Dia pun risau juga, siapa yang dekat luar ni. Dia pun pergi keluar. Dia pun pergi, dia buka pintu. Dia buka pintu, tak ada orang. Dia tengok, mana orang ni, tak ada. Lepas tu dia tutup balik. Bila dia tutup, dia ketuk lagi. Tutup. Lepas tu dia pun dah geram kan. Dia buka lagi, cek lagi, tak ada orang. Lepas tu, ini memang sah lah kena kacau ni, dia kata kan. Lepas tu dia nak tutup balik. Bila dia nak tutup, dia perasan tau, ada macam angin kan. Macam kita tahu tau, ada benda masuk dekat bilik kita kan. So dia macam terasa. Lepas tu dia terdengar bunyi anak-anak. Dia terdengar bunyi perempuan merintih. Dia bukan menangis tau. Kalau menangis dia tapi dia macam macam tu. Dia pun panik. Dia dah panik gila. Betul-betul dia panik. Bulu roma dia naik, dia meremang. Lepas tu perempuan tu bunyi lagi. Mana anak aku? Mana anak aku? Macam itulah bunyi dia anak-anak kan. Suara perempuan, dia dah panik betul. Dia memang dah takut sangat. Sampai dia tak boleh nak buat apa. Sampai dia tak sedar Sampai dia tak sedar diri. Tak tahulah dia pengsan ke, dia apa ke. Tetapi memang dia tak sedar diri. Dia bila dia sedar je waktu tu azan subuh. Bila azan subuh, dia terbuka mata dia, Masya Allah dah subuh rupanya. Tak boleh jadi dah ni. Dia kata dia dah takut betul. Dia pun bersiap-siap. Dia solat subuh ke apa ke. Lepas tu dia siap-siap kemaskan badan dia apa semua. Dia nak pergi cari ustaz. Sebab apa, dia tahu dah dia mesti kena kacau dekat tempat yang dekat yang itu tadi, yang dia balik daripada hantar makanan tu kan. Dia dah tahu dah memang dia kena kacau. Sebab apa, dia dah terasa badan dia macam sangat berat. Biasalah anak-anak Mak Jah pernah melalui benda ni. Badan kita terasa berat, rasa kena hempap, rasa benda berat dekat kita tak selesa. Lepas tu dia pun dalam keadaan lepas solat subuh tu, dia pun keluar dari bilik dia pergi cari masjid. Dia pun pergilah anak-anak, dia pergi cari, dia nampaklah masjid. Dapat masjid mungkin tak jauh daripada rumah dia kan. Dia pun nampak masjid. Orang masjid kan masa PKP tak boleh banyak sangat pergi solat kan. Adalah 4-5 orang. Dia nampaklah Pak Imam dengan AJK masjid baru nak balik. Tengah nak tutup pintu gate kan. Pintu gate masjid. Dia orang nak balik. Dia dah menggigil macam ni. Lepas tu Pak Imam tu nampak dia. Adik, Pak Imam tu tanya, kau ni kenapa? Dia macam ni. Tapi dia macam tak boleh nak cakap apa anak-anak. Dia macam gigil. Jadi Pak Imam tu dah tahu sesuatu. Pak Imam tu dia orang berilmu ni, dia pandai kan, dia boleh baca. Dek, awak ada masalah kan? Dia kata. Dia dah tak boleh. Dia macam dah keluh dah lidah dia kan. Tetapi sebab apa? Sebab dia merasa keadaan diri dia tu macam panas anak-anak. Macam dia berlawan tau. Dia rasa macam panas, nak menjerit pun ada. Nak macam dia tak nak masuk masjid. Dia terasa macam tu. Macam orang yang bila orang ruqyah orang kan, dia macam berlawan kan. Budak ni dah terasa macam tu. Dia tak nak pergi. Lepas tu budak ni pun dia pun menggigil-gigil macam tu. Ustaz ni macam tengok dia. Yalah Pak Imam dia tengok je. Dia tahu, dek mari sini, dia kata. Masuk dalam masjid ni. Dia pun macam nak tak nak badan dia rasa panas apa semua. 2-3 orang AJK tu pegang dia, bawakan dia masuk dalam masjid. Bawa dalam masjid, dia orang ruqyah budak ni. Dia orang ruqyah budak ni. Dia rasa macam badan dia berlawan lah anak-anak kan. Dia rasa macam panas, macam nak menjerit, macam semua tak kena dia rasa. Tapi dia orang ruqyah budak ni. Lepas tu dia orang tanya dekat dia, apa yang kau dah ambil? Tanya dekat budak ni. Ustaz ni Pak Imam ni dia memang tahulah, dia memang pandai kan. Apa yang kau dah ambil? Cerita dekat saya. Pak Imam dia kata saya tak ada ambil apa-apa. Saya cuma
malam semalam tu saya hantar barang customer, dia kata. Lepas tu dia bagi tahulah balik dia tu jumpa ni ada benda ikut motor dia. A to Z dia cerita dengan ustaz ni, dengan Pak Imam ni. Dia pun okey, Pak Imam ni kata macam tu. Dia cakap lah dia ada batu nisan ni dalam dia punya beg food panda dia tu. Pak Imam tu kata, engkau ni tak boleh biarkan benda tu kena pulang balik. Kena pulang balik benda tu. Pasal apa? Kalau tak pulang balik, dia akan ganggu kau sampai bila-bila. Budak ni takutlah, macam mana ni Pak Imam, tolonglah saya kan. Pak Imam kata tak apa, mari kita pergi cari balik barang tu. Dia pun dah yelah boleh lah dia, sebab dia ingat tempat tu kan. Jadi Pak Imam ni pun ambil kereta dia pun ambil budak ni dengan dengan kawan Pak Imam tu seorang dua agaknya. Dia pun tak cakap berapa orang, tapi dia orang pun naik kereta tu pergi cari balik, pergi balik tempat yang budak tu pergi. Budak tu dah lalu tadi. Jadi budak ni dia pun bagi tahulah dekat Pak Imam ni. Dia kata tempat tu jalan dia dekat sini. Kita kena cari bus stop tu dulu, sebab saya letak benda tu dekat bus stop, dia kata. Lepas tu pergi hari dah macam pukul 7 lah macam tu kan, lepas orang solat subuh kan. Dia pun cari. Lepas tu dia tengok dekat bus stop tu, ada lagi. Sebab apa? Dia kain putih kan, senang nampak kain putih dan lusuh-lusuh gitu. Dia kata, Pak Imam, itulah bendanya. Okey, Pak Imam kata tak apa, kuatkan semangat. Pak Imam ni pun ambil, masukkan dalam kereta dia, sebab nak hantarkan balik ke tempat dia. Dia masuk dalam kereta dia. Bila dia masuk je dalam kereta tu, Pak Imam ni pun dia tahu tau, ada angin macam tiup. Macam tiup macam tu, macam budak tu alami tadi. Lepas tu dengan bau bunga melu apa semua, Pak Imam ni baca ayat-ayat Quran, letakkan dalam kereta dia. Dia pun bawa balik, pergi cari balik tempat yang mana dia mula-mula dijumpa tu. Lepas tu bawa kereta tu. Lepas tu kereta tu memang rasa berat betul. Pak Imam ni kata kereta dia memang berat. Jadi Pak Imam ni kata dekat dia orang dalam kereta tu, baca je zikir apa-apa, baca ayat Al-Quran tak berhenti, baca. Benda tu masih berat lagi lah kat belakang. Budak ni dah lah, yang si Ali ni dah lah, dia ni pun orang kata badan dia rasa berat, macam ada benda dekat dalam badan dia kan. Lepas tu dia bawa. Lepas tu Pak Imam ni tanya, dekat mana yang engkau kata kau balik daripada hantar makanan tu, dekat mana? Dia pun tunjuk jalan, tak jumpa anak-anak. Dia kata ada kilang tempat tu. Selepas dia hantar makanan, tak lama dia hantar ada kilang. Tapi dia dah tak ingat kilang yang mana dah. Sebab dia ada banyak kilang, dia tak tahu sebab apa. Selepas lalu kilang tu, dia ada macam lorong macam boleh kiri atau kanan. Ada macam orang kata masuk kiri atau masuk kanan. Lepas kilang tu dia dah lupa. Jadi ustaz tu dah pusing balik, pusing dia dah lupa. Lepas tu ustaz tu pun cakap dekat dia orang, mari kita baca doa ramai-ramai, dia kata. Dia pun baca ayat Quran, mohon dekat Allah. Dia baca supaya pemudahkan urusan budak Ali ni, baca. Lepas tu mari kita ikhtiar balik, dia kata, tunjuk balik jalan tu. Dia pusing balik, dia ikut balik jalan yang sama, dia ikut. Baru budak tu teringat, yang kilang ni, lepas kilang ni memang dia ada satu lorong. Jadi Pak Imam tu ikut lorong tu. Tapi dia kata malam hari tu memang ada pokok rimbun-rimbun banyak kiri kanan dia. Ini mana? Tak ada pun, dia kata kan. Macam mana? Lepas tu Pak Imam tu pun ikut je jalan tu. Memang tak ada pokok rimbun-rimbun banyak tu, tak ada. Tapi yang ada apa? Yang ada macam pagar yang macam dawai tu kan. Pagar dawai yang orang selalu kadang-kadang kita nak pagar kebun-kebun kita ataupun rumah kita. Ada pagar tu tepi tu. Rupanya Pak Imam tu pun jenguk lah apa yang dekat dalam pagar tu. Pagar tu pun dah macam lama kan. Adalah rumput-rumput semua kan. Lepas tu dia tengok rupanya anak-anak tahu apa? Kubur. Kawasan tanah perkuburan. Mak Jah dah tegak belum rumah. Rupanya bukannya pokok-pokok besar kawasan tanah perkuburan.
Pak Imam kata, ini kawasan kubur yang kau lalu semalam ni. Oh, si Ali ni pun tak tahu. Dia pun tak tahu malam tu memang dia tak nampak apa kan. Lepas tu anak-anak, Pak Imam tu kata, tak apa. Jangan takut. Kita zikir aja dalam hati. Baca ayat-ayat Quran, pergi ambil batu nisan tu balik. Ambil, dia orang pun masuk kubur tu, mungkin tak berkunci kot, ada dia boleh masuk kan pagar tu. Dia orang pun masuk dalam kubur tu. Kubur tu memang kubur lama anak-anak. Dia pun masuk, dia cari mana kubur-kubur lain, semua ada batu nisan ni, tapi dia orang jumpa satu kubur. Satu kubur ni dia dah berlubang. Sebab apa? Batu nisan dia dah tak ada. Yang satu batu nisan tu ada, yang satu ni dah tak ada. Jadi kubur ni dah berlubang lah. Jadi Pak Imam kata, inilah dia ni. Kita kena letak balik dekat tempat asal dia. Dia orang pun ambil batu nisan tu, dia orang pun baca ayat-ayat Quran, baca doa semua, dia orang letak balik dekat dalam lubang tu macam ni kan anak-anak. Letak balik batu nisan tu dekat situ. Bila dia letak aja dekat batu nisan tu, dekat atas tanah tu, baca doa semua Pak Imam ni, badan budak ni dia rasa macam dia macam baru dia sedar diri dia tahu. Dia macam ada benda yang terkeluar daripada badan dia. Mak Jah pernah melalui benda-benda macam ni anak-anak. Bila dia orang ruqyah ada macam kita rasa macam meletup tahu telinga kita ni, bukanlah meletup bunyi mercun kan, tapi macam berdesing, ada benda keluar kan. Lepas tu kita rasa badan kita ringan. Inilah yang berlaku dengan si Ali. Bila dia letakkan, dia pacakkan balik batu nisan tu, si Ali rasa macam dia dah sedar. Lepas tu badan dia pun dah ringan. Dia ustaz pun dah baca macam-macam supaya jangan kacau apa semua kan. Dia dah balik ke tempat asal dia balik. Lepas tu si Ali ni dia sejak daripada kejadian tu, dia kata dia tak nak bawa food panda lagi. Dia takut, bukan dia takut lah, mungkin dia macam dah apa orang kata, tak larat dah nak bawa tu. Mungkin dia kata pengalaman dia yang dia dah lalui ni macam agak besar, agak berat juga. Dia pun tak nak dia buat kerja lain lah anak-anak. Tapi selepas daripada peristiwa tu, dia kata lepas baca-baca semua, dia kata badan dia rasa macam ringan, tetapi dia masih rasa sakit-sakit lah. Macam badan kita sakit, lemah. Itulah yang dia rasa anak-anak selepas tu. Jadi Mak Jah pun muskil juga apa benda yang dibawa tu. Tak, maksudnya selalunya yang bawa batu nisan malam-malam ni, setahu Mak Jah kan, benda tu lah kan anak-anak. Mesti anak-anak tahu benda apa kan. Yang dia letak batu nisan sini, perempuan kan. Perempuan tu dia macam kadang-kadang orang nampak lalu kat mana-mana dalam hutan. Dia kononnya itu anak dia kan, batu nisan tu. Dia nyanyi-nyanyi kat situ. Dia tu adalah kuntilanak ataupun dipanggil macam Pontianak lah kalau orang Malaysia. Itulah yang telah mengganggu budak ni. Jadi dia pun, orang kata mungkin adalah benda yang tersirat, yang tersurat, adalah hikmah di sebalik setiap kejadian. Jadi sebab itulah anak-anak kita ni, ke mana-mana kita pergi pun, kita sebelum kita nak naik motor ke naik kereta, bacalah doa apa yang tahu. Tambah lalu kawasan hutan, baca je doa. Macam-macam doa kita boleh dapatkan daripada ustaz supaya kita ni dijauhkan daripada gangguan benda-benda halus ni. Lagi satu, kita jangan takut kepada apa semua pun, hanya takut kita hanya pada Allah, kerana Allah yang menjadikan segala-galanya, dan kalau tanpa izin Allah dia tidak akan berlaku. Semua pun dengan izin Allah. Sampai di sini saja anak-anak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Apa pun Mak Jah minta maaf kerana telah mengambil masa anak-anak. Apa pun Mak Jah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak yang sentiasa mendoakan kesihatan Mak Jah dan keluarga. Mak Jah pun doa juga
kepada anak-anak supaya sentiasa sihat walafiat di luar sana, sentiasa tenang, sentiasa dapat apa yang kita hajatkan, sentiasa muhasabah diri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan dengan cerita seram yang lain pula. Okey, tapi sebelum tu ingat pesan Mak Jah tau. Hidup dalam dunia ni jangan leka anak-anak. Kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.